Selamat bertemu kembali kepada semua pelajar geografi tingkatan 2 di seluruh Malaysia, khasnya kepada pelajar dari SMK Gurun. Sekali lagi Anda bersama dengan saya, Cikgu Augustin dari SMK Gurun dalam ruangan belajar geografi secara maya dalam tajuk bab 5 pengangkutan di Malaysia di bawah subtajuk 5.2 pengangkutan udara dan air di Malaysia. Seperti biasa, sebelum kita mulakan tajuk pelajaran pengangkutan udara di Malaysia, terlebih dahulu saya akan terangkan apakah maksud pengangkutan udara dan pengangkutan air. Jadi yang pertama sekali kita lihat pengangkutan udara seperti yang disebut oleh Dr. John Bowen dan Dr. Jean Paul Rogrid tahun 2020 dalam The Geographer of Transportation System dalam artikel Transportation menyebut bahawa pengangkutan udara transportation is the movement of passenger and freight by any conveyance that can sustain control flight. Itu pergerakan penumpang dan barangan melalui apa-apa pengangkutan yang tahan dalam penerbangan terkawal. Manakala Madelon Dal V dalam McGraw-Hill Exercise dalam artikel Transportation menyebut bahawa pengangkutan udara ialah pergerakan penumpang dan kargo melalui pengangkutan udara seperti kapal terbang dan helikopter. Dan ini boleh disimpulkan di dalam kamus The Free Dictionary 2020 yang menyebut transportation system yaitu sebagai sistem pengangkutan untuk pergerakan penumpang dan barangan melalui udara. Manakala pengangkutan air mengikut Carl Evans menyatakan pengangkutan air melalui artikel beliau What Do You Mean by Water Transportation, itu pergerakan barangan atau kargo atau penumpang melalui atau menyeberangi permukaan air. Itu adalah maksud istilah pengangkutan air dan juga pengangkutan udara. Sekarang kita akan lihat pengangkutan udara di Malaysia. Lapangan terbang antarabangsa di Malaysia dikatakan sebagai sistem rangkaian lapangan terbang domestik dan antarabangsa yang lengkap, moden dan bertaraf dunia. Itu adalah berkaitan dengan lapangan terbang di negara kita Malaysia. Jadi di negara kita terdapat 6 lapangan terbang antarabangsa, 16 lapangan terbang domestik dan 18 padang terbang. Jadi kalau kita lihat dalam peta yang pertama ini, kita nampak lokasi-lokasi untuk kawasan lapangan terbang bertaraf antarabangsa di Malaysia. Yang pertama sekali ialah di Langkawi,
lapangan terbang antarabangsa Langkawi, kemudian lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang, seterusnya lapangan terbang Kuala Lumpur dan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2 atau KLIA 2. Di Johor kita ada lapangan terbang antarabangsa Senai. Dan seterusnya di Sabah dan Sarawak. Di Sabah kita ada lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu, letaknya di sini. Kemudian di Kuching kita ada lapangan terbang antarabangsa Kuching. Jadi kalau kita perhatikan di dalam laman web ini adalah sama dengan apa yang dinyatakan di dalam buku teks, cuma kita ada tambahan di dalam peta di sini. Di negara kita terdapat 6 lapangan terbang antarabangsa, 16 lapangan terbang domestik, dan 18 padang terbang. Jadi ini adalah 6 lapangan terbang antarabangsa, dan dalam peta ini kita perhatikan lambang yang berwarna merah jambu adalah lokasi-lokasi lapangan terbang bertaraf antarabangsa, yaitu Langkawi, Pulau Pinang, kemudian Kuala Lumpur dan Kuala Lumpur 2 atau lebih dikenali sebagai lapangan terbang KLIA 2, lapangan terbang antarabangsa Senai, Johor, lapangan terbang di Kuching, lapangan terbang antarabangsa Kuching, dan lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Manakala lapangan terbang yang ditanda dengan warna hijau merupakan lapangan terbang bertaraf domestik ataupun lapangan terbang yang buat penerbangan antara negeri sahaja. Yaitu yang pertama ialah di sini ialah lapangan terbang Alusta, lapangan terbang Sultan Ismail Petra, lapangan terbang Sultan Mahmud, lapangan terbang Ipoh, lapangan terbang Sultan Ahmad Shah, lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah, lapangan terbang Malaka, Sibu, Bintulu, Miri. Oke, ini adalah lapangan terbang Miri. Kemudian kita ada lapangan terbang Mulu. Di situ kita ada lapangan terbang di Limbang, Labuan, Sandakan, Lahadatu, dan Tawau. Manakala tempat yang ditandakan dengan warna kuning merupakan lapangan terbang yang dianggap sebagai padang terbang. Oke, ini adalah kawasan padang terbang. Yang pertama di Pangkor, kemudian ini adalah Pulau Tiuman, Pulau Redang. Di sini kita ada Muka, Kapit. Di sini Belaga. Kemudian di sini tertumpu banyak sedikit Long Aka. Kemudian kita Long Banga. Di situ ada Long Lelang.
kemudian Long Barrio, Long Sheridan, Marudi, Bacalalan, Long Semado, Long Pasir, Lawas, Kudat, dan yang terakhir sekali ialah Sempurna. Jadi peta ini adalah menunjukkan lokasi kawasan-kawasan lapangan terbang bertaraf antarabangsa, lapangan terbang domestik, dan juga padang terbang yang terdapat di negara kita. Dan yang seterusnya kita lihat pula berkaitan dengan pengangkutan air, yaitu pelabuhan utama di Malaysia. Jadi pelabuhan merupakan satu rangkaian pengangkutan yang penting untuk urusan perdagangan antara pelabuhan di Malaysia. Yang pertamanya ialah pelabuhan Pulau Pinang. Kalau kita lihat di Pulau Pinang ini, dia mempunyai perkhidmatan feri dan marine. Pelabuhan Kuantan pula menyediakan perkhidmatan pemunggahan, penyimpanan, penyerahan bagi pukal kering, pukal, pecah pukal, dan pukal cair, dan juga kargo berbahaya. Dan di Pelabuhan Kelang merupakan pelabuhan utama, dikenali sebagai pusat muatan negara untuk kontena, tempatan, dan juga serantau. Oke, dia terdapat dua terminal, yaitu North Port dan juga West Port. Itu adalah untuk Pelabuhan Kelang. Dan satu lagi pelabuhan yang terletak di Tanjung Pelepas di Johor, yaitu terminal kontena paling canggih di Malaysia. Mendapat pengiktirafan sebagai Process Compliant Port Terminal 2017 dari Global Ports Forum. Jadi apa yang kita perlu lihat di sini, ciri-ciri sebuah pelabuhan yang baik, yaitu yang pertama sekali mestilah terletak di kawasan perairan yang terlindung. Yang kedua, mempunyai jaringan kaedah pengangkutan yang lain, seperti jalan raya dan juga jalan kereta api. Dan mempunyai jaringan dengan pelbagai aktiviti perkhidmatan dan sokongan. Itu adalah antara ciri yang terdapat di kawasan pelabuhan utama. Jadi kita lihat pula yang seterusnya ialah di Sarawak kita ada Pelabuhan Bintulu. Pelabuhan Bintulu merupakan laluan tunggal ekspor utama negara, yaitu yang menguruskan gas asli cecair. Dan di Sabah kita ada pelabuhan kontena di Teluk Sepanggar, yang mana pelabuhan ini dikhususkan untuk mengendalikan kontena di Teluk Sepanggar. Sebagai rumusan pelajaran kita pada kali ini, untuk pengangkutan udara, kita dapati bahawa di negara kita terdapat 6 lapangan terbang bertaraf antarabangsa, 16 lapangan terbang domestik, dan 18 padang terbang yang terdapat di Malaysia bagi menampung operasi pelbagai jenis pesawat atas permintaan penumpang yang bertambah. Kita dapati pertambahan penduduk yang semakin ramai di negara kita memerlukan satu sistem pengangkutan yang
cepat untuk memudahkan pergerakan penduduk dari satu tempat ke satu tempat. Manakala untuk pelabuhan di negara kita, untuk pengangkutan air kita tumpukan pelabuhan utama di Malaysia yang menyediakan kemudahan khusus untuk rangkaian pengangkutan dalam menguruskan perdagangan. Jadi sekian sahaja tajuk pelajaran kita pada kali ini, ya, tajuk pengangkutan udara dan pengangkutan air di Malaysia. Sehingga kita bertemu lagi dalam pelajaran yang akan datang. Jangan lupa untuk menjawab soalan kuis yang ada saya sediakan di bawah video ini. Dan sehingga kita bertemu lagi, selamat belajar.